Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak Form 1. Okey, hari ini hari pertama kamu belajar matematik di sekolah menengah. Jadi saya tak masuk banyak-banyak sangatlah yang membebankan kepala awak. Saya harap tak membebankan. Okey, so kita tengok bab 1, kita terus tengok bab 1. Dalam bab 1 ni ada beberapa perkara yang awak perlu belajar, iaitu yang pertamanya, okey ni saya ambil daripada buku teks. Okey, yang pertama integer, kedua operasi asas, aritmetik maksudnya yang tambah tolak, kemudian jumpa pecahan. Okey, kemudian jumpa perpuluhan. Kan benda ni awak dah pernah jumpa masa sekolah rendah, pecahan, perpuluhan, macam mana nak tambah, macam mana nak bahagi, macam mana nak darab dan seterusnya nombor nisbah. Tapi hari ni kita tengok satu dulu, iaitu integer. Apa yang dimaksudkan dengan integer? Okey, di bawah tajuk integer juga ada beberapa subtopik, subtajuk. Baik, sebelum kamu tahu apa yang dikatakan dengan integer, okey, apa benda integer tu, kamu kena tahu dulu nombor positif dan nombor negatif. Ni nombor positif dan nombor negatif. Apa yang dikatakan dengan nombor positif dan nombor negatif? Okey, sebelum kita pergi kepada cerita ni, situasi ni, dalam kehidupan kita memang kita banyak guna nombor positif dan nombor negatif. Okey, contohnya suhu. Okey, suhu di Malaysia ialah macam ni suhu kat gurun. Okey, suhu kat gurun ialah 45 darjah Celsius. Saya besarkan gambar ni, 45 darjah Celsius. Tapi kalau suhu dekat kutub-kutub, okey, ada negatif 10, ada negatif 45 darjah Celsius pun ada juga. Okey, jadi suhu ni ni positif negatif lah. Alright. Suhu kita kat Malaysia ni 30 dah panas orang demam kan, panas sangat. Okey, suhu bilik ialah 26.27 ke darjah Celsius. Okey, tu antara contohnya lah. Jadi kita akan pergi kepada contoh ni kemudian. Okey, saya terangkan dulu bagaimana nombor positif dan negatif ni dalam garis nombor. Okey, garis nombor ni kamu dah pernah jumpa masa kamu sekolah rendah. Okey, jadi kalau saya buat satu garis nombor panjang macam ni, okey, dan kamu biasa jumpa garis nombor masa zaman sekolah rendah dulu, kita start dengan kosong. Okey, kemudian selepas kosong tu 1, kemudian 2, okey, tingkatan ni lebih kurang sama kan. Lepas tu 3, lepas tu 4, 5 dan seterusnya. Baik, jadi kamu tahu semakin ke kanan dia semakin ke kanan semakin besar, iaitu 5 ni, okey, 5 ni dia lebih besar daripada 2. Semua orang tahu 5 lebih besar daripada 2. Okey, jadi kalau kita ada duit pun RM5 lebih besar daripada RM2. Semua orang tahu. Okey, RM1 lebih kecil daripada RM4. Lebih kecil lah nilai daripada RM4. Sifar ataupun kosong? Confirm lah kosong lebih kecil daripada 3 kan, lebih sikit. Kosong maksudnya tak ada duit apa-apa. Aku ada RM3, kau ada RM0. Siapa yang nilai yang paling banyak? 3 lah, of course kan. Okey, jadi kamu dah belajar ni, semakin ke kanan semakin besar nilai dia, dan maksudnya semakin bertambah lah, dari 1 jadi 2, ke kanan lagi jadi 3, ke kanan lagi jadi 4. Okey, itu masa sekolah rendah. Bila masuk sekolah menengah ni, ada satu pertambahan lagi. Sebelum sifar ni, okey, sebelum sifar ini, dia ada lagi sebab nombor ni uniknya dia tak ada penghujung. Dia infinity. Dia tak ada penamat. Sebelum sifar dia macam cermin. Kita anggap sifar ni macam cermin. Cermin, saya lukis cermin lah. Saya pandai lukis tau. Jangan gelakkan saya, lukisan saya cantik. Okey, ni cermin. Macam mana nak buat cermin? Tak lupa cermin pun. Okey, tak apa, kita lukis lagi. Cermin, bunga dia dekat luar lah. Cermin muka. Okey, jadi sifar ni kita anggap cermin. Jadi semakin ke kiri, dia macam mirroring. Dia pantulkan semula apa yang ada di sebelah kanan. Okey, tetapi kita tulis semula sebagai negatif. Okey, kita sebut dia sebagai negatif. Jadi kalau ni negatif 1, sebelah kiri ialah negatif 1. Kemudian seterusnya negatif 2. Seterusnya negatif 3. Okey, negatif 4.
Dan seterusnya lah. Okey, dia dia balikkan semula, dia buat pantulan semula. Apa yang ada sebelah kanan dipatah balik ke sebelah kiri, tetapi ditambahkan dengan nombor negatif. Okey, yang ini kita panggil sebagai nombor positif. Okey, saya tulis dekat sini. Ni positif, ni negatif. Okey, jadi dia dipisahkan oleh cermin ini. Okey, mirror on the wall. On the hand, in the hand ke apa benda kan. Minta maaf lah bahasa Inggeris saya tak berapa cantik. Okey, tapi semua orang tahulah. Okey, jadi nombor positif ini kita tandakan, kadang-kadang ditanda sebagai ada tambah di situ. Okey, kadang-kadang boleh juga tak ada sebarang simbol di depan dia. Okey, kalau tak ada sebarang simbol pun kita panggil sebagai positif. Tapi kalau kalau nombor negatif tu, kita mesti tulis tanda ini. Sebut negatif 3, negatif 2, negatif 1. Bukan tolak tau. Tolak itu ialah operasi. 3 tolak 6. Okey, 3 tolak 2. Itu tolak. Tetapi nombor ni macam ni je. Dia tak ada kita boleh kata tiba-tiba je tolak. Tak ada. Ni kalau macam ni kita sebut negatif 1, negatif 2. Okey. Kalau kita tulis macam ni, 3, macam ni. Yang ni kita tak sebut sebagai 3 negatif 2, tak ada. Kita sebut dia sebagai 3 tolak 2 sebab dia partner macam ni. Okey So jangan keliru tolak dengan negatif. Hampir sama tetapi ada beza je. Kalau macam ni, 3 tolak 2. Kalau dia single je macam ni. Ini ialah bukan tolak 2 tetapi negatif 2. Okey.